Kata Salam bin Abu Muti, kana Qatadah yakhtimul Quran fi sab'in. Wa idza jaa Ramadan khatama fi kulli thalathin. Fa idza jaa al-ashru khatama kulla lailatin. Qatadah ini dia biasa khatam Quran dalam 7 hari. Bila dalam bulan Ramadan dia khatam setiap 3 hari. Ketika datang 10 hari terakhir bulan Ramadan, dia mengkhatamkan setiap malam. Boleh rujuk dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, jilid yang kelima, muka surat 276. Begitu juga kisah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Siapa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i? Dan Nabi sambung, "Waman ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indahu." Mana-mana orang yang berkumpul dalam sebuah rumah Allah, masjid lah maknanya, kemudian dia membaca Quran ataupun dia mendengar Quran dan dia mempelajari sesama mereka, yatadarasuna, dia sama-sama dia, Allah akan turunkan kepada kumpulan itu sakinah, ketenangan. Problem banyak mana pun dia diberikan ketenangan. Duit tak ada tapi tenang. Malam tidur tak payah makan ubat. Ada orang duit banyak, projek banyak, nak tidur telan ubat. Sampai pukul 4 pagi celik-celik mata tak boleh tidur. Tak ada ketenangan. Kita tengah ceramah boleh tidur. Bayangkanlah. Punyalah nikmat tenang Tuhan bagi. Itu bagusnya datang majlis ilmu, dia ada barakah dia. Ini hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tu Nabi sebut yatadarasunahu. Tadarus ini maknanya interaksi. Kalimat darasa yudarisu daripada pola bahasa Arab fa'ala, maknanya lil musyarakah baina isnain. Satu kata kerja yang memerlukan interaksi antara dua orang. Ini bacaan Quran terbaik. Jadi kalau tuan-tuan nak baca ikut sunnah, ni kita sebut sunnah. Yang terbaik kena sparring. Kena ada geng. Seorang okey, tak ada masalah. Kata salah ke seorang? Tak. Yang terbaik sparring. Ajak kawan baca sebaris, kita sebaris baca. Ialah jaranglah, lama pun sunnah yang ditinggalkan. Sunnah yang dah tak boleh buat. Dengan suami isteri ke, kalau suami rajin lah, biasanya pemalas belaka nak baca, harap kita semua. Tak apalah masa ni, doa lah bagi lembut hati. Sebab itu disebutkan dalam hadis tadi, kana ya'rudu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam Quran kullu amin marratan fa'arada 'alaihi marrataini fil amil ladzi qubida. Jibril dia datang baca Quran dengan Nabi setiap tahun sekali khatam. Datang khatam. Dan ketika Nabi diwafatkan, mereka khatam Quran 2 kali. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sebab itu Jibril memang amalan dia akan khatamkan Al-Quran setahun sekali bersama Nabi, khususnya pada bulan Ramadan. Jadi satu sunnah kita dah kena dapat lakukan mudah-mudahan. Bulan Ramadan khatamlah Quran. Dia bukan adat. Kalau orang kata ni adat tak, bukan adat, ibadat. Nabi khatamkan Quran pada bulan Ramadan. Bulan lain. Ini cerita bulan Ramadan lah. Ramadan Nabi khatamkan, dan Nabi bukan khatam baca seorang, bertadarus. Tapi macam kita sekarang tadarus buat bulatan 5-6 orang, saya ingat bukan tadarus, tak derah banyak, derah baca. Nak kerja kemoreh, benda tak tahulah. Macam tahun lepas musim PKP, kerja ketutup pintu pukul 10. Kelang kabut je baca belaka-belaka. Di tahun ni mudah-mudahan insya-Allah tahun depan okey kita baca elok-elok lah ya. Slow-slow. Ayolah tuan-tuan puan-puan, kita berusahalah untuk membaca Quran dan seterusnya mengkhatamkan Al-Quran. Ini sunnah yang ditinggalkan. Sebab itu kita kagum dengan kisah para ulama-ulama dahulu. Mereka mampu membaca dan mengkhatamkan Al-Quran dalam tempoh yang luar biasa sekali. Ada yang boleh khatam dalam tempoh sehari pun ada. Ada seorang ulama namanya Al-Aswad bin Yazid rahimahullah. Dia ni ulama besar tabi'in di Kufah.
Dia khatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam. 2 malam khatam, 2 malam khatam. Kata Ibrahim An-Nakhai, "Kana al-aswadu yakhtimul Quran fi Ramadan fi kulli lailataini." Al-Aswad biasa mengkhatamkan Quran bulan puasa setiap 2 malam. Ini boleh rujuk kisahnya dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Disebutkan juga dalam kitab yang sama, di luar bulan Ramadan, Al-Aswad akan khatamkan Quran dalam 6 malam. Seminggu khatam, seminggu khatam. Dan waktu istirahat untuk beliau tidur hanyalah antara maghrib dan isyak saja. Lepas maghrib, dia semayang, dia tidur. Tidur. Bangun kan, dia semayang isyak, semayang malam, dia mengaji Quran. Ini ulama-ulama dulu. Ada seorang ulama di kalangan tabi'in namanya Qatadah bin Da'mah, yang juga merupakan salah seorang murid daripada Anas bin Malik. Beliau ni sampai dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal sebagai ulama pakar tafsir dan begitu faqih atau faham tentang perselisihan ulama dalam bab tafsir. Hingga kan Sufyan Al-Thawri mengatakan bahawa tidak ada di muka bumi ini yang setanding dengan Qatadah bin Da'mah dalam bab membaca Quran. Kata Salam bin Abu Muti, "Kana Qatadah yakhtimul Quran fi sab'in. Wa idza jaa Ramadan khatama fi kulli thalathin. Fa idza jaa al-ashru khatama kulla lailatin." Qatadah ini dia biasa khatam Quran dalam 7 hari. Bila dalam bulan Ramadan dia khatam setiap 3 hari. Ketika datang 10 hari terakhir bulan Ramadan, dia mengkhatamkan setiap malam. Ini boleh rujuk dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, jilid yang kelima, muka surat 276. Begitu juga kisah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Siapa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i? Ini mazhab kita, Imam Asy-Syafi'i. Disebutkan oleh muridnya Ar-Rabi' bin Sulaiman, dia cerita, "Kana Syafi'i yakhtimul Quran fi syahri Ramadana 60 khatmatan." Guru saya Imam Syafi'i kata dia khatam Quran bulan puasa 60 kali. 60 kali khatam sebulan. Dan ditambahkan oleh Ibnu Hatim bahawa khatam tersebut dia boleh buat dalam semayang saja. Ini boleh rujuk kitab Siyar A'lamun Nubala jilid ke-10 muka surat 36. Bayangkan Imam Syafi'i khatam Quran sehari 2 kali. Subhanallah. Luar biasa sekali. Bagi kita tak masuk akal sebab kita pemalas. Kita cak ayam memanglah pemalas. Begitu juga Ibnu Asakir. Ini seorang ulama hadis daripada negeri Syam. Gelaran dia yang terkenal Abul Qasim. Dia penulis kitab yang terkenal, kitab Tarikh Dimashq. Ini buku yang masyhur. Anaknya nama Qasim. Dia cerita pasal ayah dia. Kata Qasim, "Wa kana muwazzaban ala salatil jamaah wa tilawatil Quran. Yakhtim kullu jum'ah wa yakhtim fi Ramadan kullu yawm. Wa ya'takif fil manarati syarqiyah wa kana katsirun nawafil wal azkar." Ayah saya dulu orang yang tak tinggalkan sembahyang jemaah dan tak tinggalkan ngaji Quran. Dia biasa khatam Quran setiap minggu. Lebih luar biasanya lagi ketika bulan Ramadan dia khatamkan Quran setiap hari. Dan beliau biasa beriktikaf di Manarah Asy-Syarqiyah, di menara, dan beliau adalah orang yang sangat gemar melakukan amalan-amalan sunat dan sangat rajin berzikir. Kadang timbul pertanyaan pada kita, ngapa semua orang ini dia boleh khatam Quran? Luar biasa sekali. Jawapannya kerana mereka ini adalah pencinta Al-Quran. Pencinta Quran. Bila kita cinta kepada sesuatu, kita akan jadi teruja dengan benda itu. Working hard for something we don't care is called stress. But working hard for something we love is called passion. Kalau kita bekerja kuat untuk benda yang kita menyampah, tu jadi stres. Menyampah sungguhlah. Suarat lagi, suarat Allah menyampah. Berhenti je lah kerja. Kalau suarat malah, kursus malah, bismillah malah, berhenti je lah. Awak tak suka pun. Tapi bekerja kuat untuk benda yang kita suka, itu dipanggil kegairahan.
Orang suka kayuh basikal, dia boleh kayuh Kuantan sampai Marah. Kita pula jadi heran. Kuat betul badan dia, kaki dia boleh. Dia minat. Orang minat naik Bukit Belindong tiap hari Ahad sampai ke atas. Kita naik tangga masjid pun, aduh tinggi lah masjid. Macam mana orang boleh panjat Bukit Belindong? Minat. Working hard for something we call love, we love is called passion. Jadi orang-orang ni dulu, dia cinta pada Quran. Orang bila cinta kepada sesuatu, they enjoy the process. Enjoy. Proses mengalami pembacaan, membaca itu adalah sesuatu yang membahagiakan dia. Macam orang minat bola, orang kalau minat bola, tengok result tak sedap. Dia nak tengok perlawanan itu. Dan kalau boleh perlawanan itu dia nak tengok depan mata. Macam tengok Terengganu lawan JDT misalnya. Tengok dalam telefon dia tak lawah. Dia kalau boleh ada di Kuala Lumpur. Sekali bersorak. Padahal kalau siapa-siapa menang pun kita tak dapat apa. Jersey selai pun tak dapat. Kita selok je suka. Contoh muka. RM10 pun tak dapat. Tak ada benda dapat. Yang macam ngaji ni ada kat pahala apa semua kan. Tapi kenapa orang boleh buat? Naik bas. Kadang bas kena lempar dengan batu macam-macam. Jam dekat tu gombok lagi. Tapi kenapa? Working hard for something we love is called passion. Kita suka. Tapi kalau tak suka, tak ada. Tak ada. Puan-puan tahu tak Terengganu lawan JDT baru ni? Tak tahu, dia tak cara pun, tak minat. Tak cara. Lantak engkau lah. Lepas tu saya kalau tengok orang bola ni kan, dia ada dia punya selok dia tu, EPL ke, England ke, lah Arsenal lah apa. Dia tak dapat apa pun. Dia nganjing orang ni kalau masuk gua keluar gua gitu. Dia menang, orang tu menang pun dia tak ada dapat duit, tak ada benda. Dia ada kebahagiaan. Maka begitulah orang kalau dah minat pada Quran. Kalau bagi kita Allah susahnya macam mana? Oi, pagi petang katalah. Oh, buat kita cak ayam. Dia suka buat kerja yang itu. Ni tak lama lagi kita di Malaysia ada seluruh dunia sekarang akan ada World Cup. World Cup kalau daripada hari ni 14 hari bulan 9, maknanya lagi 67 hari. Maknanya 2 bulan 6 hari lagi. Bagi puan-puan tak minat? Tak minat. Lantaklah Ustaz, World Cup. Aku banyak benda lain nak fikir. Ustaz ingat saya ada masa untuk sakit kepala. Nak mikir World Cup. Bagi tuan-tuan yang minat, memang countdown lah ni. Kita teruja lah sebab kita nak tengok permainan terbaik dunia. Kualiti permainan, kualiti pengadilan, kualiti padang, kualiti teknologi, referee. Kita nak tengok apa yang terbaru. Dia tahun ni World Cup akan berlangsung pada 20 November. 20 November sampai 18 Disember dan akan berlangsung di Qatar. Di Qatar, di negara Arab. Jadi dalam tempoh 28 hari itu memang suami dan anak tuan-tuan dan puan-puan nanti makan bola, tidur bola, baring bola, berdiri bola, melerak bola 28 hari. Kalau kita tak banjir lah, kalau banjir tak ada lah mikir bola-bola ni. Tapi bagi orang minat dia lah atur jadual. Sebab perlawanan mungkin akan main waktu petang ke atas. Jadi perbezaan waktu sebagai kita kena tengok tengah malam juga lah gayanya. Timbul persoalan. Ustaz ni cerita zaman Imam Syafi'i. Mana ada orang lah sekarang Ustaz kuat-kuat macam orang dulu. Ada tak orang sekarang yang boleh khatam Quran sebegitu? Jawapannya ada. Ada. Ada sekumpulan santri dan juga kiai. Santri ni pelajar dan juga kiai di Pondok Pesantren Al-Fatah di Desa Temboro di Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan di Jawa Timur. Tiap-tiap tahun mereka buat solat tarawih. Solat tarawih itu mereka buat 23 rakaat 8 jam. 8 jam. Kita buat 23 rakaat, start lepas isyak, habis pukul 10 suku. Tak payah buat 23, buat 8 je kita. Habis 9.30, rasa masuk surga sangat dah. Melentah jalan tu rasa langgar dia motor dia mati masuk surga. Baru 8 rakaat. Bayangkan 8 jam, bukan 8 rakaat. Dia semayang 8 jam. Dia start semayang pukul 7 malam, dia isyak dia beza dengan kita waktunya. Dan dia tamat semayang pukul 3 pagi. Bayangkanlah. Apa sebab bacaannya panjang? Daripada rakaat pertama sampai rakaat 20, imam dia baca komplit 30 juzuk. Tiap-tiap malam khatam Quran dalam semayang tarawih.
Dan ini berlaku tahun 2021, 2022. Ada orang boleh buat. Tapi masjid tu dia bukan masjid public. Dia masjid dalam pondok, dalam pesantren. Kalau untuk public pensan, orang ramai main khatam 30 juzuk dia khatam. Kita buat satu makrok, kuliah subuh khatam subuh pun lembik lutut lah. Satu makrok je baru, ni pula khatam. Jadi dia masjid tu dia tak terbuka sangat untuk publik. Tapi orang datang lah. Biasanya yang datang ni orang-orang hafiz Quran juga, yang niat nak ngulang balik bacaan. Dia dah hafal lama, dia nak ngulang balik. Jangan keliru dengan pondok di Jawa Timur ni, banyak pondok. Ada satu pondok tu, pondok pesantren Mambaul Hikam di Mantanan, Udanamu, Blitar. Yang itu masjid 23 rakaat 7 minit. Itu lain, tu cerita lain tu. Satu rakaat dia buat 18 saat je. Fatihah dia 8 saat. Kita paling laju pun 30 saat. Cuma sebagai penghujung, kita ni, level-level kita sekarang ni, hak tak berapa rajin ni, boleh tak khatam selaju itu? Sehari, sampai sehari 2 kali. Yang ini kita kena kadar ke diri. Sebab itu Imam Az-Zarkashi sebut di dalam kitabnya, pandangan yang terpilih, orang biasa jangan khatam Quran kurang pada 3 hari. Level-level kita ni lah. Dia melihat kepada perbezaan keadaan seseorang dari segi kesungguhan, kekurangan, tadabbur dia, lalai dia dalam bacaan. Sebab itu perkara ini ada diriwayatkan bahawa Sayyidina Osman, dia mengkhatamkan Quran dalam satu malam. Tapi itu level Sayyidina Osman. Begitu juga Imam Syafi'i ke apa, dia level dia lain. Bahkan benda ni ada terdapat petunjuk hadis juga. Ada Nabi berikan sedikit gambaran tentang berapa hari sesuai nak khatam Quran. Ada satu riwayat An Abdullah bin Amr annahu qala, ya Rasulullah, fi kam aqra'ul Quran. Satu hari ada seorang sahabat Nabi nama Abdullah bin Amr. Dia ni pengantin baru kahwin. Tapi isteri dia mengeluh, tak serupa hidup orang kahwin. Sibuk duduk masjid, mengaji, semayang, puasa. Bila nak bermanja-manja? Semayang kuat sangat. Puasa kuat, khatam Quran, macam tak kahwin. Dia kuat ibadah. Sampai ke telinga Nabi apa semua. Nabi panggil ajak borak ni. Dia pun tanya, ya Rasulullah, saya ni molek khatam Quran berapa hari sekali ya Rasulullah? Nabi menjawab, fi syahrin. Mau khatam Quran sebulan sekali sudahlah. Ini aqwa min zalika. Sebulan. Saya kurang pada tu saya boleh buat ya Rasulullah. Yuraddidul kalamu Abu Musa wa tanaqusu hatta qala ikra'hu fi sab'in. Dia kata takkan sebulan ya Rasulullah. Koman, saya laju pada tu boleh lagi. Dia terus ulang-ulang lah minta kurang. Sampai Nabi kata ginilah. Ikra'hu fi sab'in. Kamu khatamlah seminggu sekali. Setiap 7 hari. Qala inni aqwa min zalika. Saya seminggu sekali pun nothing. Saya kurang pada tu boleh lagi. Apa jawapan Nabi? La yuwaffiquhu man qara'u fi aqal min salas. Kata Nabi, barang siapa yang mengkhatamkan Quran dalam waktu kurang pada 3 hari, biasanya dia tidak akan faham bacaannya. Ini hadis riwayat Abu Daud. Jadi berdasarkan hadis inilah, ada ulama mengatakan, orang awam macam kita jangan kopoh sangat membaca Quran kurang daripada 3 hari. Fokuskan juga kepada tadabbur dan juga kita baca secara bertadarus dengan rakan-rakan kita, insya-Allah ada keberkatan yang lebih. Ya, macam kalau tuan-tuan dah level Imam Syafi'i, tak ada masalah lah, sehari 2 kali khatam. Baguslah ada pesara ni bacalah Quran. Kau tak ngacau orang kerja siang malam kita. Baca Quran, khatam kan ya.